Tapi dia mari hak nombor 2 pula tadi. Iaitulah yang kedua, dunia. Hak yang pertama tu kita boleh selak pergi buang. Orang Kedah kata selak buang. Selak buang ni mana pergi tengok. Iaitulah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ada, surah Al-Baqarah pun ada. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Waktu mula-mula cerita, dia punya penceritaan di mana Allah Ta'ala memulakan satu kehendak Allah Ta'ala. Aku nak buat ni, kata Allah, nak jadikan di muka bumi ni. Kalau tengok balik awal-awal, Allah Ta'ala dah habaq dah tentang di bumi akan adanya khalifah. Maksud dia apa ada tuan-tuan? Kok mana pun satu hari turun juga di bumi, kena berdepan dengan cabaran untuk kembali ke kampung halaman syurga. Sebab disebutlah khalifah fil ardi. Ard tu apa Pak Dong? Fil ard tu apa? Bumi. Bumi ni maksud dia apa? Bumi kita pijak. Kan? Qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha, adakah Tuhan nak jadikan di bumi ni yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Pasal dia tengok sebelum tu dalam kitab Bidayah wan Nihayah disebut sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan jin, Allah Ta'ala jadikan malaikat. Tapi hak tanya tu malaikat, maka yang ditujunya adalah seumpama makhluk jin. Malaikat ni dia tahu lah pasal dia duduk satu alam dengan jin, nama dia alam malakut. Alam malakut, alam duniawi, alam kita ni lah, manusia, binatang, tumbuhan. Kemudian alam jabarut, alam pilihan Allah Ta'ala, malaikat-malaikat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mana ketua-ketua malaikat ni. Jadi kemudian Allah Ta'ala pun menerangkan tentang kejadian manusia ni, hanya Allah Ta'ala yang tahu kelebihan dia. Kemudian diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam tentang nama-nama, diajarkan perkara-perkara, lalu dibentangkan kembali kepada malaikat, dan malaikat tidak tahu. Hanya apa yang Allah Ta'ala tahu, apa yang Allah Ta'ala sampaikan, itu sahaja yang mereka tahu. Jadi yang manusia ni dia tahu lebih. Kan? Dia boleh elaborate tuan-tuan. Itu dia istilah dia panggil buat palatau. Tempat satu benda dia goreng tu lah. Kadang bukan betul pun dia goreng hak tu. Malaikat tak tuan-tuan lah. Dia tahu hak tu lah. Hak Allah Ta'ala bagi tahu. Dia tidak melakukan maksiat. Dia tidak bercakap benda-benda yang dia tak tahu. Bahkan dia ni, malaikat ni mereka bertasbih, bertahmid. Mereka bertasbih, bertahmid dan bertakbir kerana Allah Ta'ala sahaja. Yang kita duk bertasbih kak. Yang tasbih handphone siang malam, tengok berita, duduk scroll, kan? Tak habis-habis tengok sat pasal politik, sat pasal sukan. Tak duduk diri kita ni, berapa hari lagi kita nak hidup? Dia tak fikir. Dia fikir pasal orang. Gaduh tuan-tuan dekat Facebook ni pasal artis beranak. Kawan ni kata 3, dia kata dah anak dia 2 dia, 3 duk gaduh tu. Kan? Tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, qalu subhanaka la ilma lana. Mereka berkata subhanaka la, subhanallah. Betul. Malaikat kata ni kejadian Allah Ta'ala jadikan ni hebat. Subhanallah. Is a miracle. La ilma lana. Kami tak tahu pun. Melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Maka sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha mengetahui, alim. Maha alim ni kata ulama, apa yang kita tak tahu Allah tahu. Apa yang kita buat secara sir, secara jahar, semua Allah Ta'ala tahu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih.
Walaupun isteri kita tak tahu, tapi Allah tahu. Walaupun suami tak tahu, Allah tahu belaka, tuan-tuan. Tak payah bohong dengan Allah. Betul tak, Cik? Kan? Allah Ta'ala tahu dah nak makan ke apa, nak makan apa, semua. Jadi tuan-tuan, bila sebut merdeka ni, kita kena cangkup dengan akidah. First sekali, akidah. Kita kena mencangkup dengan apa? Iaitulah kehebatan Allah Ta'ala tu dan kelemahan kita. Baru kita akan jadi hamba yang merdeka. Merdekanya kita itu adalah kita merasakan kita berada di bawah pengawasan Allah Ta'ala setiap masa, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia kata, Al-khawfu wal-muraqabatu, takut dan dekat, adalah dua sifat bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila takut tu dia bawa kepada kita ni jadi takut nak buat maksiat. Kerana apa? Kerana azab Allah Ta'ala yang sangat-sangat pedih. Kemudian yang kedua, muraqabah, merasa dekat, diawasi, merasa dekat ni dengan Allah Ta'ala. Ma'a, sebab tu perkataan ma'a itu adalah, dia panggil ma'a itu bersifat apa? Bersifat dekat di sudut apa? Di sudut maknawi, majazi. Bukan makani, bukan makan, kerana Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat, tetapi merasa dekat kerana dekatnya di dalam hati kita. Yang tak nampak, tetapi merasa dekat kepada Allah Ta'ala. Lalu, kata ulama, bimbang, merasa sedih. Al-huznu ala fiqdani ta'ah. Oi, rasa bimbang pasal banyak dosa. Padahal dia sembahyang masjid tak pernah tinggal berjemaah. Quran tak pernah miss baca, tapi duk bimbang lagu tu. Jadi orang hak duduk rasa huznu, bimbang akan amalan dia yang kurang, itulah sebenarnya orang yang taat. Dan merasa selesa, comfort. Man asbata li nafsihi, dia rasa diri dia tawaduk, dia rasa diri dia alim, dia rasa diri dia bagus, fahuwa mutakabbiran haqqa, dialah orang yang takabur pula dah. Oh, kita ada buat amal ibadat ni, sekali lagi dia mari satu rasa, aku ni kemah dah, piau. Habis gitu lah. Tu dia punya permainan juga tu. Tu musuh yang pertama tadi ni, syaitan. Jadi Allah Ta'ala pun duduklah, kata Allah, kamu nak duduklah di syurga ni, buatlah kamu nak buat apa pun, tapi satu lah, duduk bagi tenang. Uskun anta, sakan ni makna dia duduk dengan tenang, buat macam rumah sendiri yang mana. Tapi ada larangan dia, duduk dengan zaujah, dengan pasangan, dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan Hawa. Wa kula minha, makanlah apa pun, ragadan haitsu syi'tum, apa yang nak makan, kamu dua-dua nak makan, laki bini ni silakan. Fala taqraba hadhihi syajarah, tapi satu jangan dekat dengan benda ni. Merdeka ni merdekalah, tapi jangan ikut merdeka yang macam mana. Gitu. Nak kita ni tak bebas mana, tuan-tuan, tapi nak bebas tak bebas pun bebas dah merdeka. Tapi dia kena ada panduan garis dia. Tu yang nama tazkirah tu, duk dengar ustaz mari duk cerita tentang syariat, tentang akidah, tentang tasawuf, akhlak apa ni, sirah. Untuk kita nak ingat, tuan-tuan dan puan-puan, sampai hujung nyawa kita. Beruntung. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman ni, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ayat 2 surah Ali Imran. Muka surat yang kedua, juzuk yang keempat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar. Itu dia panggil takkid. Benar-benar ni buat sungguh-sungguh hidup sebagai seorang Islam Muslim, maka sampai mati
lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, tiang agama, ibadat, hidup. Hidup ni makna perkara-perkara yang harus makan, minum, rehat. Silakan. Kerana Allah Ta'ala, bila sahabat tanya kepada Nabi SAW, macam mana yang kata kerana Allah Ta'ala ni, benda-benda yang harus ni? Nabi kata, apa jangan buat lebih-lebih. Sederhana. Benda harus ni bersederhana, jangan lebih-lebih. Benda haram ni tinggalkan. Benda wajib buat, benda sunat tambahkan. InsyaAllah selamat. Lepas daripada ayat tu, maka ayat mengikat dengan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Tu yang kata semua. Hidup ni semua ni makna dia daripada awal sampailah bidayah wan nihayah. Daripada sebelum balik, sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai hujung sampai kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka yang nama dia musuh ni, dia pun nak bagi kita ni apa? Nak bagi kita ni tengah jalan ni kita tewas. Maka bangkilah yang nama dia iblis. Iblis pun membisik kepada, nak bisik kepada macam mana ni? Dia bawa dengannya hak mula-mula dulu, iaitulah Hawa dulu. Pasal nak bisik kepada, nak was-waskan Nabi Adam ni tak boleh. Pasal Nabi maka ditarik dengan kelemahan yang ada pada seorang lelaki itu apa? Iaitulah perempuan. Akhirnya makan mereka kedua-dua ni termakan, iaitulah bisikan ni. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala dah susun dah sejak daripada Lauhil Mahfuz lagi. Setiap kejadian-kejadian yang berlaku ni tuan-tuan dan puan-puan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Lalu keduanya pun tergelincir. فَأَزَلَّتْ, tergelincir kedua-duanya oleh yang nama syaitan ni tadi. Maka daripada syurga turunlah. Pasal apa? Pasal apa yang dilarang itu didekati. Ihbitu misra, maka turunlah kedua-duanya daripada tempat. Ihbitu ni makna dia inzil, daripada tempat yang tinggi, iaitulah daripada syurga turun ke dunia. Ihbitu dia guna perkataan jamak, termasuk bila jamak ni lebih pada 3. Pertama Nabi Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga Iblis. Yang pertama Iblis, yang kedua Hawa, yang ketiga Adam. Turun. Berlakulah. Dia panggil apa? Berlakulah proses-proses untuk nak mengenal pasti siapakah di kalangan kita yang terbaik amal dia. Itu yang pertama tuan-tuan. Baik, yang kedua, dunia. Saya ringkas tentang 4 musuh bagi umat Islam ni. Musuh bagi orang yang bangsa jiwa yang merdeka. Yang kedua adalah dunia. Dunia ni dunia. Kata ulama, dunia khida'un. Dunia ini adalah tipu daya. Khada'at. Akhir zaman ni, sampai dengan kita melihat bahawa khada'at, penipuan berlaku di mana-mana. Nabi sebut khada'at, banyaknya tipu daya. Tipu daya, duduk di rumah pun boleh tengok dah berita-berita yang tipu daripada handphone contohnya. Kemudian keluar rumah meniaga, menipu. Kemudian keluar rumah kita pergi ke pejabat, orang sedang menipu contohnya. Tipu daya ni. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Permainan. Yang kata dunia tu adalah permainan, dia menipu kamu. Orang kalau dia bersuka ni, dia nak sihat, kadang-kadang dia tertipu tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak sihat tapi membahayakan kesihatan dia balik. Contoh cycling. Cyclist ni, dia nak sihat tuan-tuan. Tapi akhirnya membahayakan kesihatan. Macam mana? Dia cycle sampai tengah jalan, orang langgar.
Rupanya nasihat ni macam mana tuan-tuan? Gaya dia. Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis. Kemudian yang kedua adalah la'ibun, permainan, tipu daya, mazah. Mazah ni maknanya gurau senda, seronok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis 40 hadis akhir zaman yang dikarang oleh Abu Ali An-Nadawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama tu Nabi pesan takwa dan perpaduan. Takwa dan perpaduan asas kepada keselamatan kita ni akhir zaman. Kemudian itu pokok dia, poin yang pertama. Seterusnya datang hadis-hadis dia susun. Abu Ali An-Nadawi ni ataupun Ustaz Fahmi Zamzam, kalau tuan-tuan biasa dengar, Allah yarham. Hadis yang kedua sebut tentang bangsa. Ni bangsa. Bangsa Arab, bangsa Melayu. Kan? Kita ni bangsa ni Allah Taala jadikan qabail, kabilah. Kabilah kemudian ailah untuk apa? Lita'arafu, untuk kenal. Dan bila kenal ni membawa kepada apa? Inna akramakum, sepatutnya gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, bawa kepada takwa.